Al-Quran? Saya tak saya. Okay. Yang 13.1 tak? Ya. Yeah. Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran bererti bacaan, iaitu asal perkataan qara'a. Kata Al-Quran adalah berbentuk masdar, kata dasar, menurut wazan fu'lan, seperti syukran dan ghufran, dengan erti isim maf'ul iaitu makruh, yang bermaksud dibaca. Dari segi istilah, Al-Quran ialah kalam Allah yang mempunyai mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Dalam bahasa Arab, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Membacanya merupakan ibadah, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Okay. Terima kasih. Okay, Al-Quran yang pertama kita nak faham di sini asalnya adalah bermakna bacaan. Itu yang pertamalah, dia bermakna bacaan. Jadi bila kita, bagaimana yang kita pernah belajar dahulu, bila satu istilah, satu perkataan yang diletakkan di dalam satu buku ataupun dalam satu kitab, ulama akan menelitinya, membahaskannya dari sudut bahasa dan dari sudut istilah. Jadi perkataan qara'a ni banyak makna wahyu, banyak makna mujizat, banyak makna, dan kita akan tengok satu persatu. Jadi pada asalnya Al-Quran itu bermakna bacaan, iaitu qara'a, al-fi'lu al-madhi. Itu yang pertamalah. Jadi kita tengok qara'a ni, kalau pelajar dah belajar dulu, dia panggil al-fi'lu al-madhi. Okey, maksudnya kata kerja. Jadi apa-apa perkataan dia mesti kembali kepada dasarnya. Ini perbincangan ulama lah. Ada yang kata dasar Al-Quran, kata dasar bahasa Arab ni merujuk pada al-fi'lul madhi. Ada setengah pula mengatakan kata dasarnya akan merujuk kepada masdar. Okey, masdar ni panggil kata dasar lah. Ataupun nama lain sebut bagi kata nama terbitan. Masdar tu dalam bahasa Melayu boleh kata nama terbitan. Okey. Itu asal perbincangan para ulama lah. Ada kata mengatakan bahawa bahasa Arab ni asal dia kembali kepada al-fi'lul madhi. Ada setengah kata begitu. Ada setengah mengatakan kata asalnya adalah bentuk masdar. Tak ada masalah benda tu. Cuma kita tengok, jadi Quran ni datangnya daripada mana? Jadi memerlukan wazan. Wazan tu yang pelajar sebutlah fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata. Itu panggil wazan. Jadi setiap kalimat dalam bahasa Arab ni dia ada wazan dia. Jadi kalau Al-Quran, wazan dia fu'lan. Contoh Quran, qaf tu bagi depan, ra tu mati, hamzah tu atas. Begitulah. Jadi samalah fu'lan. Seperti syukran dan ghufran. Syukran tu maksudnya terima kasih. Ataupun ghufran tu maksudnya kemaafan. Jadi dengan erti isim maf'ul. Isim maf'ul ni maksudnya isim objek. Sesuatu yang dibaca. Maksud makruh ni yang dibaca. Jadi tu panggil isim maf'ul. Nanti pelajar akan bacalah al-fi'lul madhi, lepas tu ada al-fi'lul mudhari', adanya fi'lul amar, adanya masdar, adanya isim fa'il, adanya isim maf'ul. Jadi kena hafal semua tu. Jadi makruh ni dia adalah isim maf'ul. Jadi wazan dia maf'ul lah. Ini perbincangan sahaja. Jadi yang penting maknanya sama, adalah dibaca. Okey, dari segi istilah yang paling penting nak membezakan Al-Quran tu apa, istilah tu apa. Jadi Al-Quran ni bermaksud mukjizat. Dia mesti mukjizat. Iaitu Al-Quran ni kita akan tengok nanti apakah itu mukjizat Al-Quran, kita akan tengok nanti. Dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada nabi-nabi lain.
Jadi Al-Quran ni khususnya kepada Nabi Muhammad dan seterusnya kepada melalui perantaraan malaikat Jibril. Ini istilah ni kena ingat supaya kita faham, bukan pada malaikat yang lain, hanya melalui malaikat Jibril. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Itu perantaraannya malaikat Jibril. Jibril lah yang mengajar Nabi Muhammad SAW. Dalam masa yang sama, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi jumhur ulama kebanyakannya mengatakan semua bahasa dalam Al-Quran itu semuanya bahasa Arab. Nanti pelajar akan datang lah. Perbincangan ini sangat luas. Cuma untuk sekarang ni pelajar kena tahu, kena faham asasnya adalah bahasa Arab. Dan yang seterusnya diriwayatkan secara mutawatir. Ini saya dah terang dahulu. Apa itu mutawatir, apa itu zan. Kalau mutawatir ni bermaksud yang meriwayatkan ayat ini lebih daripada 50 orang. Maksudnya tak mungkin Al-Quran ni di orang kata adanya pendustaan. Contohnya kita ambil surah Al-Ikhlas. Orang akan kata Qul Wallahu Ahad itu surah Al-Ikhlas. Tak mungkin Qul Wallahu Ahad itu surah Al-Masad. Itulah maksud dia. Jadi kita nak tengok semua setuju dan tak adanya orang mengatakan bahawa surah itu bukanlah surah Al-Ikhlas. Jadi dia panggil mutawatir. Dan seterusnya bacaannya adalah ibadah. Itu kena pentinglah. Sebab tu kita tengok dalam Nabi sebut alif lam mim itu bukan satu huruf. Tapi alif satu huruf, satu ganjaran 10. Lam tu 10 ganjaran. Mim tu 10 ganjaran. Jadi kalau kita baca apa-apa pun dalam Quran, kita dah dapat ibadah, dapatnya pahala. Itu berbezalah kalau kita baca hadis tak dapat pahala. Kalau kita baca Bible yang ada sekarang ni pun tak dapat pahala. Jadi kalau kita baca Quran, kita nak dapat pahala, mudah saja kita boleh baca Quran. Okey. Lepas tu yang seterusnya daripada surah Al-Fatihah sehingganya surah An-Nas. Sekiranya ada orang kata, contohnya ada golongan-golongan tertentu, ada puak-puak tertentu mengatakan dalam Quran ni ada surah-surah lain. Bermakna itu adalah penipuan. Itu makna itu bukan Al-Quran. Itu orang panggil apa? Pendustaan. Jadi itulah makna Al-Quran. Okey, tengok yang seterusnya. Siapa nak baca mujizat? Siapa nak baca mujizat? Saya Ustaz. Saya Ustaz. Ya, baca je. Bisa besarkan sekejap. Okay, boleh. Dari segi bahasa, dari segi bahasa, mukjizat berasal daripada kalimah a'jaza yang membawa maksud melemahkan. Dari segi istilah, mukjizat ialah perkara luar biasa yang menyalahi adat kebiasaan manusia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti akan kebenaran risalah mereka kepada umat manusia. Al-Quran adalah mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi orang Arab jahiliyah. Ternyata mereka lemah dan tidak mampu untuk mencabarnya, sedangkan mereka terkenal dengan kefasihan berbahasa Arab serta ketinggian bahasa mereka. Okey, terima kasih. Kita akan tengok mukjizat pula. Tadi sebab tajuk kita hari ni Al-Quran sebagai mukjizat. Jadi mengapa Al-Quran itu mukjizat? Apa makna mukjizat? Jadi perkataan a'jaza, asal dia mukjizat ni dari perkataan a'jaza, melemahkan. Apa maksud melemahkan? Contohnya kita buat ayat macam ni. A'jaza
Muhammad adu wahu. Adu wahu. Adu tasbih wahu. Maksudnya Muhammad telah melemahkan musuhnya. Jadi bermakna orang Arab ni kalau kita tengok sejarah dia, mereka ni orang yang paling fasih dan paling hebat dalam dia punya bahasa. Sebab tu dalam kalau kita baca sejarah-sejarah Nabi, setiap para Nabi ni dia ada mukjizat dia sendiri. Kita tengok bagaimana kisah Nabi Musa. Bila Nabi Musa dia punya mukjizat dia tongkat. Iaitu pada zaman dia, orang dia pakar sihir. Jadi mukjizat dia iaitu tongkat. Antara satu ni lah. Jadi tongkat dia tu nak melemahkan sihir-sihir penyihir-penyihir pada zaman dia. Itu maksud dia, mukjizat. Jadi bila pada zaman Nabi Muhammad, orang Arab ni dia bangga dengan bahasa. Mereka orang yang fasih. Kalau mereka ni tamadun mereka tak hebat. Tetapi mereka lisan dia, percakapan mereka sangat hebat. Sebab tu Al-Quran diturun dalam bahasa Arab nak melemahkan syair mereka, kata-kata mereka, ungkapan mereka dan tak boleh tandingi bahasa Al-Quran. Itu maknanya a'jaza, nak melemahkan, nak mengalahkan orang Arab. Itu maksudnya a'jaza. Jadi itu kita sebut mukjizat ialah perkara luar biasa. Nanti kita akan belajarlah. Mukjizat ni banyak cabang-cabang dia. Al-Quran ni mukjizatnya apa yang para nabi-nabi dahulu, mukjizat Al-Quran lebih agung daripada semuanya. Itu kita akan tengoklah yang akan datang. Jadi perkara yang luar biasa yang orang Arab ni tengok, bagaimana asalnya kita ambil alif lam mim, saya kata kan. Dalam Arab tak ada tiba-tiba terus menggunakan huruf sebagai pembuka ayat. Tapi dia tengok, ini ayat apa ni? Alif huruf Arab, lam huruf Arab, mim huruf Arab. Mereka tak boleh menafsirkan. Jadi mereka rasa benda ni luar biasa. Itu salah satu. Dan kadang-kadang mereka tengok Al-Quran ni mukjizat dia dari sudut bahasanya sangat tinggi. Adanya syair. Contohnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semua baris akhir tu huruf dal. Jadi orang Arab macam mana Al-Quran ni pun sama macam sajak. Mereka pun ada sajak. Jadi bahasa lebih kurang sama. Tetapi keunikan Al-Quran ni menjangkaui perbahasan orang Arab. Sebab tu kalau kita belajar bahasa Arab ni tak ada rima-rima akhir dia. Jadi kita akan nampak Al-Quran ni dia menjangkaui. Sehingga kan satu perkataan boleh membawa makna yang pelbagai. Ini kita akan tengok dalam perkataan kalimat wahyu. Kita akan tengok nanti bagaimana satu perkataan tapi boleh datangnya 5-6 tafsiran yang berbeza-beza. Itu salah satu mukjizat. Okey. Dia akan berikan kepada Rasul dan kepada seluruhnya. Okey. Jadi itulah mukjizat Al-Quran, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan kekal sehingga kiamat. Ada setengah mengatakan sampai ke syurga. Al-Quran itu masih ada berdasarkan hadis-hadis. Okey. Itu adalah mukjizat. Okay, sebelum kita pergi soalan, kita akan tengok seterusnya pada wahyu. Okey. Siapa nak baca wahyu? Siapa nak baca wahyu? Saya. Okey, sila. Pengertian wahyu. Dari segi bahasa, menurut Manak Khalil Al-Qattan, perkataan Al-Wahyu merupakan kata nama terbitan, masdar daripada kalimah wahai. Waha. 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 Waha menunjuk waha. Waha menunjukkan dua pengertian Wahyu. dasar iaitu Wahyu. wahyu menunjukkan dua pengertian dasar iaitu tersembunyi dan cepat. Maksudnya ialah pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat yang khusus ditujukan kepada orang yang diberitahu tanpa diketahui oleh orang lain. Pengertian wahyu menurut bahasa meliputi yang pertama,
ilham semula jadi bagi seseorang manusia. Yang kedua, perasaan naluri pada binatang. Yang ketiga, isyarat yang cepat melalui rumus dan kod serta simbolik kepada seseorang. Yang keempat, bisikan, godaan yang tipu daya syaitan terhadap manusia. Yang kelima, perintah daripada Allah SWT kepada para malaikatnya. Sama dari segi istilah. Dari segi istilah, menurut Abdurrahman Habanaka Al-Maidani, wahyu ialah kalam Allah yang diturunkan kepada seorang utusan yang menjadi pilihannya melalui perantaraan ataupun secara tersembunyi sebagai ajaran agama mengikut cara yang khusus. Okay. Terima kasih. Ini kena parti baik Kalau kita nak baca kan, bila kita dengan ulama, kita akan sebut rahimahullah. Ini satu anugerah lah. Kita doakan mudah-mudahan Allah merahmati ini. Jadi kita bila kita jumpa kita jemput Yusuf Al-Qardawi rahimahullah. Kita jumpa tuan guru rahimahullah. Itu cara yang kita beradab lah dengan ulama. Tak apalah. Itu cara kita membaca. Tengok. Al-wahyu dari kata-kataan terbitan. Kata-kataan asalnya kata ada waha ataupun wahyu. Jadi maknanya lebih kurang sama. Tapi ada setengah katakan masdar, ada setengah kata daripada waha ni al-fi'lu madiyah. Ni al-madi. Gitu. Waha. Ataupun katanya wahyu tu asalnya masdar. Tak pun salah. Yang paling penting dasarnya maksudnya apa? Tersembunyi dan cepat. Okey, ini makna asal. Tetapi bila dalam Al-Quran kalimat waha ini dapat 5 makna. Di sinilah kita akan tengok betapa hebatnya Al-Quran. Satu kalimat tapi maknanya boleh berbagai-bagai. Kita takkan boleh tafsir Al-Quran hanya melihat pada kamus, kita jumpa perkataan waha, maksudnya tersembunyi. Kita tak boleh aplikasi makna tersebut di dalam Al-Quran. Sebab tu para pelajar nak faham Quran, kena ada disiplin ilmu. Kita akan belajar Quran Sunnah, kita akan belajar syariah Islamiah, kita akan belajar bahasa Arab, barulah kita boleh jadi ustaz, barulah kita boleh bagi ceramah ke orang. Sebab tu penting kita kena tengok satu-satu persatu. Apa kita akan tengok yang akan datang. Okay. Lepas tu kalau wahyu pula, di segi istilah dia, kalam Allah. Ini kena tengok betul. Kalam Allah yang turunkan kepada seseorang utusan, iaitu Rasul lah. Di sini bagi Rasul iaitu Nabi Muhammad SAW, sama ada perantaraan ataupun secara tersembunyi. Kadang-kadang kalau nanti kita akan belajar akan datang ni, bila kita nak tahu bagaimana wahyu turun ni, kadang-kadang melalui malaikat, kadang-kadang melalui mimpi Nabi, kadang-kadang secara sedar. Ada 3 cara Nabi menerima wahyu. Antara yang paling berat bila datangnya secara terus, yaqazah. Jadi benda Nabi tu akan berpeluh-peluh bila wahyu tu datang. Kalau tersembunyi ni mungkin dalam mimpi dan sebagainya, dan isyarat, itu agak mudah sikit Nabi menerima wahyu. Itu antara satu makna yang kita kena faham apa itu wahyu. Sekarang kita akan tengok pula dari perkataan wahyu tadi, bagaimana dia menterjemahkan dalam Al-Quran. Kita nak faham betul-betul. Wahyu tadi ni makna dia pelbagai. Ada 5 makna. Itulah disebabkan Al-Quran ini mukjizat. Dia melemahkan orang Arab, dia mengalahkan orang Arab, dan orang Arab ni tak boleh nak reka satu ayat yang sehebat Al-Quran, seunggul Al-Quran, semisal dengan Al-Quran. Kita akan tengok nanti. Okay, kita akan baca satu dahulu. Siapa nak baca yang pertama? Saya Zat. Okey, sila. Dalil ni Zat Ya.
Dalil pengertian wahyu menurut bahasa. Ilham Ustaz. Ya. Ilham semula jadi bagi seseorang manusia seperti yang diberi kepada ibu Nabi Musa. Apa dia? Alaihissalam. Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Artinya, dan kami ilhamkan kepada ibu Nabi Musa, susukanlah dia. Surah Al-Qasas. Surah ke-7 Ustaz? Surah ke-28. Surah ke-28 ayat ke-7. Ya, terima kasih. Okay, tengok. Tadi wahyu tadi maksud asal dia tersembunyi dan cepat. Itu mana asal. Tetapi kita tengok kat sini. Wahyu ni wa'auhayna. Wa'auhayna ni bermaksud ilham. Ilham ni maksudnya mimpi lah. Ilham ni kadang-kadang tak semimpi. Kadang-kadang kita tengok buat kerja, dapat. Itu panggil ilham. Itu kita kena faham betul. Di sini maksudnya wa'auha ni, wa'auhayna ni dia kata ni auha. Satu kataan lah. Wa tu satu. Kita plus auha. Satu plus dan kami telah mewahyukan. Kalau kita nak bahasa tu macam wahyu, tapi bukan wahyu. Sebab wahyu ni kepada Nabi. Tapi itu ulama menterjemahkan, pada penterjemah bahasa Melayu dia meletakkan di sini sebagai ilham. Tu kat sini. Jadi tak boleh kita nak kata, contohlah kita nak terjemahkan. Dan kami menyembunyikan kepada ibu Nabi Musa, sukanlah dia. Terjemahan tu akan jadi songsang, akan jadi silap, akan jadi salah. Sebab tu kita kena belajar betul. Bahasa Arab satu ilmu, dan bila nak faham bahasa Arab, kita kena kontekskan dengan Al-Quran. Sebab tu tak boleh Al-Quran satu, kita pecah-pecahkan. Kita kena belajar semuanya sekali. Okey, setakat ni ada soalan? Boleh kita masuk nombor 2, 3, nombor 4, nombor 5, ada soalan? Ada soalan? Tak ada Ustaz. Okay, tak ada, kita teruskan. Siapa nak baca nombor 2? Okay, siapa nak baca nombor 2? Saya Ustaz. Okey, sila. Perasaan naluri pada binatang seperti wahyu kepada lebah, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wa auha a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajarati wa mimma ya'rishun. Artinya, dan Tuhanmu memberi ilham kepada lebah, hendaklah engkau membuat sarangmu di gunung ganang dan di pokok-pokok kayu, dan juga di bangunan yang didirikan oleh manusia. Surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 68. Okey, terima kasih. Jadi tadi yang pertama kita faham ilham sebelum jadi. Yang ini pula auha bermaksud perasaan naluri tetapi dikhususkan kepada binatang. Jadi kita nak tengok perkataan-perkataan ini pelbagai. Jadi maknanya sama, tapi dia punya tak boleh nak kata tersembunyi, tak boleh nak kata memberi wahyu. Jadi perkataan ni dalam bahasa Arab memang satu perkataan yang sama, tetapi ada makna sampingan. Itu juga Melayu, bila kita nak terjemahkan perkataan auha ni, tak boleh nak sembunyi dan Tuhanmu telah memberi ilham kepada lebah. Tidak sesuai. Perkataan wahyu tu tak sesuai. Tapi bahasa Arab tu ada, tapi tak sesuai dengan laras terjemahan. Itu yang kita nak faham dekat sini. Dan Tuhanmu telah memberi ilham kepada lebah. Lebah tu maksudnya binatang dah. Jadi kita kena tahu
bagaimana konsepnya dari sudut bahasa. Okey. Kita tengok lagi. Yang ketiga. Siapa nak baca? Oh, Farhana angkat tangan nak baca ke? Okey, siapa nak baca? Teruskan. Yang ketiga. Saya Okey. isyarat yang cepat melalui rumus dan kod serta simbolik kepada seorang seperti isyarat Nabi Zakaria alaihissalam kepada kaumnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa kharaja ala qaumi minal mihrab fa awha ilaihim asabbihu bukratan wa ashiyya. Artinya maka ia pun keluar mendapatkan kaumnya dari mihrab lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih pagi dan petang. Okey. Kita tengok kat sini pula. Dekat sini bermaksud isyarat ataupun rumus ataupun kod. Tak ada masalah. Perkara yang sama. Tetapi dia isyarat yang cepat. Jadi kita nak faham kat sini, fa'auha ilaihim. Iaitu lalu dia ni, maksudnya dia tu adalah Nabi Zakaria. Okey, dia mengisyarat. Takkanlah Nabi boleh memberi wahyu kepada kaum dia. Sebab wahyu ni daripada Allah. Jadi kita nak faham dekat sini. Sebab tu dia akan beri syarat, dia tunjuklah. Okay, kamu hendaklah bertasbih. Macam tu. Jadi bukanlah dia makna memberi wahyu. Jadi makna lebih kurang sama. Tetapi kat sini diterjemahkan. Auha ni bermakna memberi isyarat. Tak boleh nak kata wahyu. Tak boleh juga nak kata ia maksud yang awal tadi. Iaitu dia tersembunyi dan cepat. Jadi itu kena faham betul. Bagaimana kalau kita katakan begini kan. Lalu dia menyembunyikan kepada mereka. Jadi terjemahan tu nampak macam pelik. Jadi kita kena faham betul-betul. Kena belajar betul-betul. Kalau bahasa Arab tu kena hafal vocab. Jadi ingat vocab. Kalau tak boleh pun kita bolehlah ulang kaji selalu. Dan kita ingat selalu. Lama-lama dia akan ingat dalam kepala. Itu pentingnya Al-Quran ni bukan sembarangan. Para pelajar dah hafal Al-Quran. Tinggal nak faham saja Al-Quran tu penting. Sebab itu kerana Al-Quran ni kalau kita hanya hafal, kita dapat satu pahala. Tetapi kalau kita tak menghayati, tak mentadabbur, itu sebabkan kita ni berada dalam umat yang yang ke bawah. Tak boleh maju ke hadapan. Okey, yang keempat siapa nak baca? Saya Zat. Okey, teruskan. Bisikan, godaan dan tipu daya syaitan terhadap manusia, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Artinya, dan demikian kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh, iaitu syaitan, manusia dan jin. Sebahagiannya membisikkan kepada yang lain kata-kata yang indah-indah, susunannya untuk menipu manusia. Surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 112. Terima kasih. Ini kita akan tengok pula. Yuhi. Ini fi'il mudhari'. Auha fi'il madhi. Yuhi ni fi'il mudhari'. Jadi yuhi ni maksud bisikan. Bisikan yang jahat lah. Takkanlah syaitan ni nak bagi wahyu. Takkanlah syaitan ni boleh bagi ilham. Kita tak kata begitu. Lepas tu terjemahan tengok bagaimana pada penterjemah ustaz-ustaz dulu dia menterjemahkan yuhi ni sebagai bisikan. Bila terbisik situ nampaknya macam lah benda yang tidak baik. Sebab tu kita kena betul-betul pastikan terjemahan itu sesuai dengan konteksnya. Jadi tak boleh sembarangan kita nak kata kan sebahagiannya memberi isyarat, tak boleh. Sebahagiannya mewahyukan, tak boleh. Sebahagiannya memberi ilham, tak boleh. Sebab ini konteksnya tentang syaitan. Konteksnya tentang manusia yang bertopeng jin. Mana mungkin dia nak bagi ilham.
Jadi inilah penting supaya kita faham setiap kalimat dia ada makna yang tersendiri dan ada maknanya tentang terjemahannya. Sebab tu orang Arab ni mereka ni faham. Mereka tahulah bahasa Arab dan mereka boleh kaitkan. Jadi begitulah Al-Quran. Kalau kenapa Al-Quran tak guna perkataan contohnya dalam surah An-Nas yuwaswisu. Jadi perkataan tu membawa makna bisik tapi dia guna yuhi sebab dia boleh mengandungi makna yang pelbagai-bagai. Sebab tu kat sini ada sebahagiannya. Tak apalah, nanti kita akan tengok kemudian. Kalau kita belajar dan tafsir Al-Quran, kita belajar akan mengerti setiap kalimat ni. Kita akan tengok mengapa digunakan perkataan yuhi, kenapa tak digunakan perkataan yang lain. Sebab tu contohnya dalam surah An-Nas Allah guna yuwaswisu. Kenapa tak guna perkataan ni? Sedangkan ni makna bisik. Jadi kalau belajar tafsir Quran, kita akan nampak perbezaan itu. Orang Arab faham. Kita bukan orang Arab, kita memang tak faham lah. Jadi kita kena buka kamus, kita kena buka tafsir-tafsir yang besar, kita kena baca semuanya. Okey, yang terakhir siapa nak baca? Yang kelima? Siapa nak baca? Saya baca Ustaz. Okey, teruskan. Yang kelima, perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada para malaikatnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Iz yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladina amanu. Artinya, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, memberi pertolongan, maka teguhkanlah hati orang-orang yang beriman. Surah Al-Anfal surah ke-8 ayat ke-12. Okey, ini jelaslah makna dia, itu makna wahyu. Okey, kita tak nak panjangkan tentang ini, kita akan tengok satu yang poin seterusnya. Ada soalan tak? Ada soalan?